Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita kena ingat kita sebagai orang Islam, kita melakukan amal ibadat. Setiap hari kita melakukan amal ibadat, kita mendengar ilmu-ilmu agama. Ya, lama-kelamaan kita rasa seronok, kita rasa suka, kita rasa gembira dengan apabila kita ni berdamping dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita dekat dengan Allah dengan kita melaksanakan perintah-perintah Allah, dan kita dekat dengan Allah dengan kita mendengar sedikit sebanyak ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kadang-kadang bila kita dah duduk seronok buat ibadat, kita rasa gembira melakukan perkara-perkara yang Allah perintah pada kita, kadang-kadang mari kita teringat dan kita terkenang terhadap dosa-dosa kita dulu. Tak dia mari teringat. Tak teringat dosa-dosa kita silam yang telah kita lakukan tak semasa kita tak dulu, tak kira lah. Tak, jadi menyebabkan kita rasa tak sedap, rasa gelisah. Tak, aku buat ibadat, aku duduk semayang, aku dengar orang mengajar, tapi dulu aku banyak melakukan kesalahan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Aku ada melakukan segala dosa, tak sedikit sebanyak. Tak, kita mari kita rasa tersekat semata. Tak terfikir, lagu mana Tak. Maka di sinilah ulama mengatakan apabila kita ni teringat dosa-dosa kita ataupun teringat kesalahan kita, maka kita cepat-cepatlah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah dia panggil dia bertaubat. Bertaubat ni sebenarnya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tubu ilallah, kembalilah kepada Allah. Bertaubat ni kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala apabila kita teringat, terkenang dosa-dosa kita yang telah kita lakukan di masa-masa yang lalu, di masa-masa yang silam dulu. Jadi kita bertaubatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa? Sebab bila kita bertaubat sebenarnya, bila kita bertaubat pada Allah, kita minta ampun pada Allah, kita kembali pada Allah, maka kita mengharap mudah-mudahan Allah memberi taufik dan hidayah kepada kita. Ya, kita sebenarnya kita kena ingat, kita manusia tak lari daripada melakukan dosa. Tak lari dah. Bila sebut anak Adam, maka dia tak lari daripada melakukan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad ya, hak tak buat dosa, tak maksum. Tak, tapi kita manusia orang awam ni tak lari daripada melakukan dosa. Tetapi sebaik-baik orang hak tersalah melakukan dosa ialah mereka kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak klik semula pada Allah, ingat semula pada Allah, minta ampun pada Allah. Dan untuk apa? Untuk mendapat taufik dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kita jadi rajin buat ibadat. Maknanya ada semangat, ada kelazatan kita buat ibadat. Seseorang yang tidak mampu melakukan ketaatan, bahkan hati merasa berat untuk melaksanakan ibadah adalah apa? Kerana jiwa sudah sakit dan hati sudah dikotori maksiat. Orang sebenarnya bila hati dia kotor, hati dia dicemari oleh perkara maksiat, maka dia semakin malas buat ibadat. Oleh itulah kita minta pada Allah supaya Allah ampun dosa kita ni, supaya kita boleh cegah semula, boleh aktif semula melakukan ibadat. Ya, sebab bila hati kita kotor, hati kita cemar, hati kita ni ada penyakit, maka menyebabkan kita ni rasa susah untuk melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ulama sendiri dia telah membagikan jenis-jenis hati ni bertiga. Yang pertama dia panggil hati sejahtera, hati sehat. Qalbun salim dia panggil, hati sejahtera. Yang kedua, qalbun marid, hati sakit.
Yang ketiga, qalbun mayyit, hati mati. Kita nak hati yang pertama tu, qalbun salim, hati sejahtera. Hati yang mana mudah untuk kita melakukan ibadat. Hati yang mana dia boleh arah ke segala anggota kita ni dah ikut perintah Allah Subhanahu taala. Hal ni kita nak. Dah, hati yang kedua tak sih dah. Dia panggil qalbun marid, hati sakit. Hati ada penyakit. Hati ada penyakit. Bila hati kita ada penyakit, takut-takut Allah tambah penyakit lain lagi. Dah, sebab Allah kata dah fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan. Dah, apabila hati mereka ada satu penyakit, maka Allah akan tambah lagi penyakit-penyakit lain. Kita bimbang, dah penyakit hati ni kalau ada takut Allah bertambah lagi, dah Allah tambah lagi. Penyakit hati ni menyebabkan hati kita kotor, hati kita cemar, dan menyebabkan kita ni rasa malas buat ibadat kepada Allah Subhanahu taala. Hati sakit ni, dah sifat-sifat hati yang menyebabkan kita ni rasa dah ada benda-benda yang tak boleh tak merosakkan dah jiwa kita. Dan hak tak sel lagi dia kata hati hak yang ketiga ni, qalbun mayyit, hati yang mati. Hati yang mati ni hati hak berat sekali lah. Yang mana hati kerah dia panggil. Nak hati mati, hati buta lah. Koyak ke apa tak dengar lah. Hak ni tak sel. Jadi dengan kita kembali pada Allah, sebenarnya kita dah minta pada Allah, mudah-mudahan Allah bersihkan jiwa kita, Allah sucikan hati kita, dan kita rasa seronok semula buat ibadat kepada Allah Subhanahu taala. Dan sebab Nabi kata apabila seorang itu melakukan satu dosa, maka satu titik hitam dan Allah akan titik dalam hati dia, titik, 2 titik, 3 titik, lama-lama jadi gelap, jadi hitam. Sebab itulah kita kena bersih semua. Bersih cara paling mudah sekali, kita istighfar kepada Allah Subhanahu taala. Astaghfirullahalazim, astaghfirullah wa atubu ilaih. Rasa kita ni dah tersalah, tersilap, ada kita langgar perintah Allah, cepat-cepatlah kita istighfar kepada Allah Subhanahu taala. Dan juga kita kena ingat, kita minta ampun pada Allah, kita bertaubat pada Allah. Supaya apa? Supaya amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu taala. Kita ingat kita buat dosa ni, jangan fikirlah dosa besar, dosa kecil. Nah, bila sebut dosa ni benda hak Tuhan marah. Segala perkara yang melanggar perintah Allah dipanggil dosa. Cuma ulama yang dia bagi ada dosa besar, dosa kecil. Dosa besar ni gini. Dan ada kata 70 dosa besar dalam kitab Al-Kabair. Nah, dosa yang mana bila kita buat ada Allah janjikan azab-azab dalam neraka, dosa besar. Dosa yang Allah tak janjikan tapi Nabi lagi, ada ulama kata dosa kecil. Hak ni ulama dia kategorikan dua jenis dosa. Tapi bila sebut dosa ni merupakan satu perkara yang kita langgar perintah Allah. Allah marah pada. Allah mesti marah. Nah, Allah mesti marah sebab kita telah melanggar perintah Allah. Sebab itulah dia suruh kita bertaubat kepada Allah, dan supaya kita ini tak dapat minta ampun kepada Allah Subhanahu taala. Tak jangan fikir, tak kita buat dosa besar dosa kecil, kita fikir aku ni langgar perintah Allah lah. Aku telah langgar perintah Allah dan kerja aku kena minta ampun pada Allah. Kita ada buat kesalahan dah kepada Allah. Nah, kita duk semaya, kita duk puasa, kita duk keluar zakat, kita duk sedekah. Tujuan kita nak suruh Allah terima ibadat kita. Nah, di antara tujuan kita buat ibadat tu, tak kita minta sangat supaya Allah terima ibadat kita. Allah makbulkan segala ibadat kita. Lepas semaya sana kita doa, Allahumma taqabbal minna salatana. Ya Allah, terimalah semaya aku ya Allah.
Ya Allah, terimalah semaya aku ya Allah. Pasal ni kita minta Allah terima semaya kita. Tapi kita ada dosa dengan Allah. Nah, kita ada buat salah dengan Allah. Allah terima tak semaya kita. Nak hatu kerja Allah, jangan duk fikir lah. Nak kerja Allah, dia terima tak terima, hatu kerja dia. Nah, kita fikir secara logik kita. Kita balah dengan orang. Kita ada buat kesalahan dengan orang. Nah, tiba-tiba kita buat pergi hadiah dia. Dia terima. Dia terima tapi apa bagi hadiah kat aku? Paling tidak kita minta maaf dengan dia. Minta maaf ya kau dulu Allah banyak sadar demo. Hingga yo pasal kau. Ni buat pergi hadiah dia. Dia ni. Nah, kita ada salah dengan Allah. Dosa besar pula. Dosa semaya minta Allah terima. Minta ampun tak? Minta ampun kau. Minta sama ya Allah terima semaya aku ya Allah. Minta tak terimalah puasa aku ya Allah. Minta terimalah sedekah aku ya Allah. Dosa tak minta ampun, kita buat dulu. Tak minta ampun dulu. Minta ampun pada Allah, cerita pada Allah kesalahan kita. Minta maaf. Minta maaf pada Allah. Taubat dah lah tu. Taubat ni senang ya. Tak nanti taubat nak pakai peyuh, nak pakai serba, pakai jubah dah. Tak nanti di Mekah dah. Tak nanti duduk pejamata dah. Bukan gitu taubat ni. Taubat ni kita teringat. Teringat kesalahan kita, lepas tu kita menyesal. Kita menyesal, lepas tu kita berazam tak usah buat dah. Dulu aku ni kaki arok masalah. Aku ni minum arok. Tiba-tiba mari sebentar, tengah-tengah buat kereta kan nyesal, teringat. Allah aku dulu tu bergerak. Taubatlah tu. Teringat. Allah nyesalnya aku dulu. Arok supaya sejuk. Minum semua. Mari perasaan nyesal. Taubatlah tu. Tengah buat kereta ni. Allah sebuah aku lepas ni. Aku azam start pada aku tak boleh stop dah botol aku. Azam dah. Aku dengar sungguh-sungguh dah. Aku serik dah. Taubat dah. Cuma ulama kata hak comenya kita buat dah semaya 2 rakaat. Dia panggil solat sunat taubat. Sebab ada hadis. Nabi kata bila mau melakukan dosa, satu kesalahan, mau ambil wuduk, mau semaya 2 rakaat. Sebab itulah ulama susun di kitab fiqh ada solat sunat taubat. Boleh buat. Nak buat setiap malam pun tak ada masalah. Cuma nak banyak kata, taubat ni benda senang. Benda kita ingat pada Allah, dan kalau boleh kita solat hajat doa pada taubat 2 rakaat, dan kita perbanyakkan istighfar kepada Allah SWT. Mudah-mudahan amalan kita buat saat ni Allah terima. Allah nak hapus sebentar aja. Allah senang. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Kasih Sayang. Dosa banyak mana? Allah sifat Al-Ghafur dan Allah sifat Ar-Rahim, kasih sayang. Allah sayang kita. Allah sayang kepada kita lebih pada seorang ayah sayang ke anak lagi. Lebih pada seorang ibu sayang ke anak lagi. Ibu sayang ke anak setara mana? Kita boleh bagi-bagi jatah anak sekolah. Jatah anak sekolah tinggal anak. Tak pergi anak cium anak, peluk anak. Tambah-tambah dari musim Covid lah. Takut mau. Saya mau dek mana, jago mau yang gini-gini besar-besar anak. Jago anak saya kan. Kalau asrama pula Allah, jatah di bawah pik ke apa lah. Payahnya mau ayah anak. Tapi Allah lebih lagi. Kita berasa ayah ngamuk saya anak kita mau. Allah lebih lagi Ar-Rahim. Kita baca sama Bismillahirrahmanirrahim. Dan Allah juga Al-Ghafur. Allah Maha Pengampun. Allah boleh ampun sekali mata saja.
Walaupun dosa banyak mana sekalipun, kita kena ingat bila Allah ni nak ampun sekaligus, nak tinggal sekejap sekali mata. Nah, sebab itulah kita kena sentiasa ingat pada Allah, dan kita kena ingat, kita cuba rasa dalam diri kita perkara dosa ni, perkara maksiat ni benda hak kecil, benda hina anggap kita. Tak benda hak tak Allah sangat-sangat marah. Benda hak boleh merosakkan kita. Sebab benda ni benda syaitan dia sangat suka. Syaitan dia suka sangat. Tak suka merosakkan kita dengan dia menghiaskan benda-benda dosa ni, tak biar comel. Zinatul hayatid dunya, dia hias. Dunia dia hias setan. Dia hias dunia, hias dosa, nak comel. Nak nampak comel, nak manusia suka. Nah, sebab Allah ni dia cipta syurga dan cipta neraka. Dia cipta syurga, lalu dia cipta neraka. Nah, ada hadis tu. Nah, maka Allah suruh malaikat kita tengok. Wahai malaikat, kita tengok. Aku cipta dah syurga dah. Nah, dan aku cipta dah neraka. Malaikat kita tengok syurga. Nah, kita tengok neraka lah dulu. Kita tengok neraka. Nah, kita tengok neraka. Kejut malaikat. Allah, dahsyatnya neraka. Nah, dan Allah bentang, Allah buat syarat-syarat nak masuk neraka ni, benda hak manusia suka, nafsu manusia suka. Jadi malaikat kata kalau lagu ni, aku rasa sore pun tak ada hak tak masuk neraka. Masuk neraka belaka. Sebab mudah masuk neraka. Benda hak berlaku angin dengan nafsu dia. Nah, Allah cipta syurga pula. Nah, malaikat tengok syurga, ya Allah, nikmatnya syurga, comelnya syurga ni, tempat hak paling nikmat. Maka Allah buat syarat pula, nak masuk syurga ni benda hak tak berlaku angin dengan nafsu dia, nafsu manusia. Malaikat kata, aku takut sore aku tak masuk syurga. Nah, malaikat kata, nak jalan dua Allah bagi ni, nak syurga neraka, so kita pilih. Nah, so kita pilih syurga, neraka. Nak pergi syurga, nak kuning. Nak pergi neraka, nak kuning. Nak pergi syurga, mu kena buat benda hak nafsu mu tak belakang, tak suka. Nak pergi neraka, benda apa ni perkara yang suka nafsu, belakang nafsu. Sebab itulah kita duduk dalam dunia ni, kita tengok, kita boleh muhasabah diri kita. Kalau kita buat sesuatu benda tu tak berlaku dengan nafsu kita, kalau ke syurga. Nah, kalau ke syurga. Kalau kita buat benda tu berlaku dengan nafsu kita, kalau ke neraka. Nak duduk dengan orang ngajar ni tak berlaku. Allah majah. Nak duduk setengah jam dalam masjid ni. Baik duduk kedai kopi. Tengok bola saja, tak pasal apa lagi. Tapi duduk masjid setengah jam, Allah suruh segerah, kata punggung lah. Tak belakang. Tak belakang. Yang lepas syurga lah tu. Nak bangun subuh, ya Allah, wajib. Nak bangun subuh, wajib. Tak belakang dengan nafsu. Yang lepas syurga lah tu. Boleh mari sejik subuh ke. Benda hak tak belakang dengan nafsu, ingat tu jalan ke syurga. Benda hak belakang dengan nafsu, nak ingat sikit. Nak ingat sikit. Takut-takut itu merupakan jalan ke neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Tak, nauzubillah min zalik. Kita cuba ingat semua, bila sebut perkara maksiat, bila sebut perkara ni perkara dosa, kita kena ingat benda ni benda hina, benda keji. Nah, biar berasa gitu. Jangan berasa tak apa serah sikit. Jangan ni. Nah, bila bunyi dosa, tak siap apa. Tak sedar ya aku. Berasa suruh serah. Dah makan juga harai, tak boleh harai. Nah, berasa begitu. Kita nak lagu tu. Kita cuba tanya diri kita, tak benda maksiat dosa ni benda hak hina. Tak benda hak hina. Dan kita jangan kita fikir benda kita buat atau benda kecil. Tak apa setakat.
Nah, setakat duit hari 10 ya nyanyi. Nah, apa setakat minum arwah seteguk nyanyi. Kita kena fikir, kita buat tu, kita langgar perintah siapa? Langgar perintah Allah. Nah, walaupun benda tu kita rasa kecil. Nah, la tanzuru ila sigharil khati'ah walakin zur ila azmi man asaita. Jangan kamu melihat kepada kecilnya kesalahan yang ingin dilakukan, tetapi lihatlah kepada agungnya Tuhan yang kamu derhaka kepadanya. Kita buat benda kecil, benda dosa, sebenarnya kita telah derhaka kepada Allah. Derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jalan-jalan nah, jumpa binti 10 jam. Nak ambil ke tak? Ambil ke tak? Ambil tak mana? Nah. Ya, jumpa binti 10 jam, ambil. Ambil boleh poket. Boleh poket pergi beli. Nah, ambil boleh. Nah, kata ambil orang lain ambil, maka ambil lah. Nah, ambil tanya orang, tak ada orang weh. Oh, di masjid. Nah, tak apa juga lagu tu. Nah, ada. Kalau tak ambil orang lain ambil, maka ambil lah. Nah, tanya orang duit siapa lagi 10 jam kau jumpa depan masjid. Tak ada yang mengaku. Tak apalah, kita speaker ke masjid lah. Boleh ambil, tapi jangan boleh poket kita pergi kedai kopi. Ya, tak usah lah gitu. Nah, walaupun 10 riyal nak fikir, duit itu bukan hak kita. Nah, bukan hak kita. Tak boleh kalau bukan hak kita. Nah, ingat, bukan hak kita tak usah lah. Nah, walaupun 10 riyal. Tak, sebab benda ni takut-takut jadi tak, benda tu haram dan kita langgar perintah Allah SWT, dia jadi berdosa. Dan kita nak gitu, kita jaga betul-betul walaupun benda tu kecil. Tak. Menghayati kelemahan diri dalam menghadapi seksa dan murka Allah dan tiada cara untuk menghindarinya. Kita kena ingat, kalau aku buat dosa ni, kalau aku buat salah pada Allah, Allah akan beri dosa kat aku. Nah, dan bila aku mati esok-esok, aku kena azab pada Allah SWT. Ingat kesan dia selepas pada mati. Ingat kesan dia selepas pada kita mati esok-esok. Atas dunia ni tak apalah. Nah, mati esok-esok. Sebab kita orang Islam dia kait dengan tak selepas pada mati pula. Tak kena beriman pada benda gaib lepas dia mati. Orang kafir tak cara benda ni. Nah, Allah hari tak cara tu, kita orang Islam tak boleh. Ya, orang Islam lepas mati tu kira balik. Tak, tu kira semula segala kesalahan kita. Oleh itu cubalah kita minta pada Allah, minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hak besar sekali kalau boleh kita bertaubat pada Allah. Ya, ingat semula segala dosa kita bertaubat pada Allah. Pintu taubat Allah sentiasa buka. Pintu taubat sentiasa terbuka. Ya, Allah buka semua. Hari-hari Allah buka. Bila Allah tutup? Allah tutup pintu taubat bila matahari naik sebelah balik jatuh. Kalau kita tak mati lagi nak, kalau kita orang je. Bila hatta tatlu asyamsu min maghribiha. Allah akan tutup pintu taubat apabila matahari naik sebelah barat. Orang dekat saya makna ni. Tak ada pasal kita. Amal lagi kali. Nak banyak kata, siapa matahari naik sebelah balik jatuh, maka pintu taubat telah ditutup oleh Allah. Itu sekira kita ni panjang umur lagi. Tapi untuk individu, untuk seorang-seorang ni, Allah akan tutup pintu taubat bila? Apabila nyawa sampai di halkum. Tak ada hadis habis sebut tak. Inna Allah Ta'ala yakbilu taubatal abdi malam yughargir. Sesungguhnya Allah ini akan terima taubat seorang hamba itu sehinggalah roh dia sampai di halqum. Sampai di halqum, masa lemah. Masa orang nak mati, sepelmu nak kita semula lembu kerbai nak mati. Masa situ Allah tutuplah kita. Dia roh ni malaikat cabut sebelah atas.
Kalau kita tengok budak baru anak dia lembek-lembek sini. Tak panggil opon-opon ni, lembek-lembek sini. Situ tempat roh malaikat cabut tu. Sebab tu orang mati tengok ke atas. Dia nampak roh sobek. Nah, malaikat cabut betul. Jadi roh ni, dia malaikat cabut ke atas, dia ada bawah. Daripada kaki naik sampai peti. Kerah peti. Nah, sejuk peti. Nah, tarik lagi malaikat. Sapa pohon. Nah, tarik lagi malaikat. Sapa pinggir. Tarik lagi sapa perut. Terima lagi teropak tu. Terima lagi. Nah, masa tu duk baca Yasin dah, pilih baca Yasin. Nah, naik lagi sapa dada. Terima lagi teropak. Bos apa ni halko ni? Tak terima. Tak terima. Sebab itulah kita dengar bila orang nak mati, ajak macam lakinu mautakum la ilaha illallah. Nah, ajarlah orang nak mati ni kalimah la ilaha illallah. Ajar molek. Bukan suruh ajar. Kita suruh. Kau nak mati, ngucaplah, ngucap. Nang kayak gitu. Mau ngucap. Jangan suruh gitu. Dia tak boleh buat apa lah. Dia pasal tu dia lemah lah. Orang nak mati dia sepondok oleh air lemah. Tak uti benih. Dia ikut gantung dah. Ikut pegang dah. Jumpa pelaju gitu lah. Jadi masa tu kalau boleh anak apa, isteri ke, kalau bini suami ke, anak beranak ke, ajar dia ngucap. Kalau boleh orang yang paling apa dengan dia. Siapa dia? Kalau dia saya sekali. Ajar dia ngucap. Duk dengar dia ajar. La ilaha illallah. Ajar dia. Biar dia doa, biar dengar kalimah tu. Nah, la ilaha illallah ajar. Jangan kasar. La ilaha jangan. Ajar molek. Nah, biar dia dengar kalimah tu. Sebab masa tu saya tahu ada lah panjang pelemah lah. Makhluk gab tu lah. Ajar molek. Nah, kalau dia boleh mati tak apa lah. Tak apa lah. Jangan sebutkan lain. Ada sebutkan lain. Kita dulu masa duduk di Pahal dulu di hospital Jengkol. Di hospital Jengkol. Dan kita manduk rosal kan ni. Ada seorang ustaz tu di hospital. Di hospital tu ada seorang pocik nak mati je. Dia sebut nombor 14 20 ni 37. Nak mati lah. Anak ni kat puas ajar macam 40 ni 27 32. Sebut nombor. Ustaz tu sebelah. Bapa dia sebut nombor. Anak dia malu anak dia. Ustaz tu pergi, bapa ni ayah ni. Dia kata ayah dulu kerja dia nombor ekor semua. Allahu Akbar. Nah, puas ajar Ustaz tu dia sebut nombor. Yang muda pantua nombor ekor. Ustaz tu pun baca senyap. Kalau dah ada apa senyap. Bawa Ustaz klik sebut mula nombor 20 ni 37 40 ni tak silap betul kita takut. Takut. Dekat-dekat nak mati tu dia akan sebut benda yang dia suka. Atas dunia suka ke apa? Tak. Betul lah kita nak kalimah Allah. Dia tak boleh mengucap pun tak apa. Dia sebut Allah pun tak apa dah. Tak, Allah mati tak apa dah. Tak. Kita ajar dia pun tak. Ajar telinga dia, tak ajar slow-slow. Tak, biar dia tak sebut dengan mulut pun tak apa dah. Tak gerak dah mulut dia koma dah. Tapi dia dengar. Dia dengar hati dia sebut tak apa dah. Nah, sebab masa tu dia panggil masa sakaratul maut. Tak tengah mabuk nak mati. Nah, macam-macam. Tak saya pun panggil macam-macam dah. Jadi masa tu lah kalau boleh tak kita diajar dan mudah-mudahan tak dia akhir kalimah dengan la ilaha illallah. Tak 2-3 hari lepas dah di Putrajaya dah Tok Bila dah. Tok Bila sampai subuh dah. Nah, Allahu Akbar.
Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Senyap. Mana orang kata senyap tak bila? Kena mati. Mati Pak Bre. Allahu akbar. Terjaya. Tak surah kecil ya, pergi morning ya. Nah. Api kalimah syahada mati situ. Allahu akbar, somenyo. Nah. Rezeki dia lah tak kita nak, kalau boleh akhir kalam kita la ilaha illallah. Jadi cara nak buat tu kita kena masa hidup ni kita perbanyak sebut nama Allah dan cubalah kita bersih jiwa kita. Kalau boleh kita bertaubat daripada segala kesalahan kita. Taubat ni ulama kata, kalau kita buka kitab Ibn Nawawi, dia kata syarat taubat ni 3. Yang pertama dia kata an-nadmu bil qalbi, kita kena menyesal terhadap dosa kita. Kalau dia kata yang pertama menyesal. Menyesal di atas segala dosa kita yang telah lampau. Itu dia panggil syarat yang pertama. Yang kedua al-iqla' anil zambi, kita tinggal terus. Menyesal dah tinggal. Dan yang ketiga kita al-azmu ala alla ya'uda ila az-zunubi ma'asya. Kita berazam tidak akan ulang dah perbuatan tersebut selagi aku hidup. 3 ni syarat. Yang pertama kita menyesal, yang kedua tinggal segala dosa kita, yang ketiga kita azam aku tak akan ulangi dah perkara ni selama aku hidup. Lepas tu doa pada Tuhan, minta Tuhan terima taubat kita. Kalau boleh sebelum kita meninggal, sebelum kita mati, biar Allah pusing dosa kita. Sebab syarat nak masuk syurga tak ada dosa. Ingat, syarat nak masuk syurga tak ada dosa. Kalau ada dosa, Tuhan kena kubur di neraka dulu, bergantung kepada dosa dia. Di mizan, cerita dah di mizan, timbangan tu dah. Timbang dosa, timbang pahala. Kalau pula dah balik dosa, tu yang kira lah banyak mana, sama mana yang masuk neraka Allah. Kalau sikit sebentar lah, kalau lama-lama lah. Tapi kalau tak ada dosa langsung, maka direct masuk syurga sekali. Jadi nak boleh ampun dosa, orang boleh ampun dosa hanya Allah Ta'ala sahaja. Nabi tak boleh. Nabi tak boleh ampun dosa. Hak boleh ampun hanya Allah sahaja. Nabi boleh minta syafaat sahaja, minta syafaat Rasulullah. Tapi hak boleh ampun dosa hanya Allah Ta'ala sahaja. Kalau Kristian, padri dia boleh ampun dosa. Oh, Kristian. Dia ada dosa, dia pergi di gereja. Pergi di gereja jumpa padri. Masuk dalam bilik dia. Masuk bilik dia, cerita ke padri. Wahai padri, aku dosa banyak ni. Gapo kata? Aku curi, aku zina, aku minara. 3 tu je. 3 tu akan tunggu sebentar. 400 riyal. Padri kata 400 riyal. Okey, beres. Bayar 400 riyal, siap, tersiap, padri pergi pada nenek raja. Okey, dah semua apa-apa dah, beres. Kristian. Sebab tu Kristian piti manyok. Kristian piti manyok. Kita duduk Sarawak dulu, kita suka sangat nak pergi dengar padri Kristian ceramah. Ajak kau sain. Aku pergi sekali boleh sain Kristian. Boleh dia kata, pagi Ahad. Oh, pagi Ahad dia kata. Pagi Ahad bangun pagi kita pergi gereja. Tapi dia kecek pasal Sarawak. Oh, tak payah kata. Kita boleh dah dia ceramah di gereja tu, di Sarawak tu. Lepas ceramah beratur bagi binti sore 10 riyal. Hak mai dengar ceramah. Ramai sungguh lah weh. Kita cuba gitu. Perasaan kita, masjid kita, saya cuba gitu. Umum. Esok selalu mengajar, siapa mai dengar sore 10 riyal. Oh, penuh ni. Penuh ni. Buat siap-siap. Esok kita wis 10 riyal sore. Siapa dengar tak lupa mengajar maksudnya. Tak muak ni, tak muak. Terlalu buat sekali kan.
Ataupun kita buat gini dah qiyamul lail. Malam ni kita buat qiyamul lail pukul 4.30. Siapa mari sore 50 riyal kita beri. Pukul 3 penuh langsung. Ambil apa dah? Ambil apa? Nah, sebab tu Kristian kita bilang patut agama sebab lepas ceramah dia hidup dia. Lepas tu dana dia banyak. Dana dia banyak pasti. Nah, sebab orang mari ampun dosa tu kena bayar. So dosa ada di penerik dia. 100 riyal, 200 riyal. Nah, dia ada apa sama lah, apa sama. Nah, jadi Islam tak gitu. Islam minta dengan Allah SWT. Cuma ulama kata sekiranya kita ada dosa dengan makhluk, dengan manusia, kita minta ampun pada makhluk. Contohnya kita ada buat dosa terhadap ibu bapa kita. Selagi ibu bapa tak ampun, Allah tak akan ampun. Allah tunggu mak ayah ampun dulu. Nah, kita ada buat derhaka pada mak ayah kita, tak dia terasa kau apa-apa, tak kecek rasa kau faham mak dia kau, tak hidup di rumah kedua kau apa. Nah, maka kita minta ampun dengan Allah sekalipun tak kelepas selagi ibu bapa tak maafkan kita. Hak ni ulama kata kalau kita ada berkaitan dengan manusia. Nah, tapi kalau Allah beres 300 sana. Nah, cuma ulama kata kalau kita ada meninggalkan perkara-perkara wajib, kita bawa lah. Setakat kita mampu. Semuanya kita tinggal dulu. Kita bawa setakat mampu. Tak ingat dah banyak sangat. Nah, dulu aku ke Allah subuh tinggal semua. Tak ada semuanya subuh. Zuhur mai semua, asam mai ngorek jaga emot, iso jaga-jaga. Subuh dak langsung. Betul dah. Dan ni kita roda subuh banyak sikit. Agak-agak je lah kawan-kawan, tak ingat dah. Gitulah. Dah, lepas tu perbanyakkan dah sedekah. Minta ampun pada Allah. Insya-Allah. Allah Maha Pemurah, Allah Maha Pengampun. Dah, hanya kita je. Kita nak dosa. Dah, jadi itulah di antara 3 syarat yang mana dah ulama susun berkaitan dengan syarat-syarat kita nak bertaubat pada Allah Subhanahu taala. Dan setelah selesai kita bertaubat, akhir sekali kita perbanyaklah istighfar kepada Allah. Istighfar. Paling mudah astaghfirullahalazim. Tak, kalau siapa hafal penghulu istighfar lagi molek. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kok ni dipanggil sayyidul istighfar, penghulu istighfar. Baca ni sekali sehari pun tak apa dah. Nah, boleh buka lagi kitab baca sehari dalam internet pun ada, YouTube pun ada. Tak boleh ingat ni astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Apa dah? Tak ingat juga astaghfirullah wa atubu ilaih. Ataupun astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, tak apa dah. Kalau boleh cuba kita amalkan sehari 100 kali istighfar pada Allah. 100 kali sehari. Sebab Nabi setiap hari 70 kali Nabi istighfar. Sedangkan Nabi ini maksum, tak pernah buat dosa. Tak, kita ni dosa hari-hari ya Allah. Tak terhitung banyak dosa. Cubalah kita, di samping kita solat sunat taubat, kita perbanyakkanlah istighfar kepada Allah SWT. Tak kira lah, di mana-mana sahaja kita minta ampun pada Allah SWT, termasuk dalam zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu taala. Jadi rasa itulah kita ambil untuk malam ini. Dan cuba kita sentuh sedikit berkaitan dengan satu benda yang mana boleh membersihkan jiwa kita, boleh menyelamatkan kita daripada kerosakan ataupun mengotori jiwa kita, iaitu kita kena sentiasa bertaubat pada Allah dan kita perbanyakkanlah istighfar kepada Allah Subhanahu taala. Kita kena semula, ingat semula dosa kita dan cuba kita menyesal. Kita menyesal dan kita berazam tidak akan ulangi dosa-dosa kita tersebut dan cubalah kita perbanyakkan minta ampun pada Allah, istighfar kepada Allah. Insya-Allah mudah-mudahan Allah akan bersihkan jiwa kita, Allah akan
suci ke dosa kita, dan insya-Allah Allah akan jadi kita hamba-hamba Allah yang minat tawabin, orang-orang yang sentiasa bertaubat pada Allah SWT. Jadi rasa itulah saja untuk malam ini, kita ambil sedikit, insya-Allah ada kesempatan tersambung semula dan berkaitan dengan bab-bab lain untuk kita dapat bermuhasabah diri kita, perbaiki dari semasa ke semasa, insya-Allah. Ada soalan?